Salam Malaysia Madani,大家好，欢迎收看那巴鲁尼新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menerima peruntukan RM778.8 juta dalam Belanjawan 2024. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benedict berkata, daripada jumlah itu, sebanyak RM547 juta bagi perbelanjaan pembangunan dan RM231.8 juta perbelanjaan mengurus. Beliau berkata, ia merekodkan pertambahan RM46.4 juta berbanding Belanjawan 2023, khususnya perbelanjaan pembangunan yang ditambah sebanyak RM26.8 juta. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun ringkasnya KOSKOP mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas keprihatinan beliau terhadap usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di negara ini dengan mengumumkan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk manfaat usahawan PMKS dengan nilai keseluruhan sebanyak RM44 bilion. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan bagi kementeriannya di Dewan Rakyat. Seramai 21 orang ahli yang berhormat mengambil bahagian membahaskan 29 perkara berkaitan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sepanjang tempoh perbahasan Belanjawan tahun 2024 peringkat dasar. Mereka ialah Ahli Parlimen Larut, Petaling Jaya, Machang, Kota Marudu, Sungai Besar, Bacok, Kudat, Rompin, Padang Besar, Jelutung, Segamat, Batu, Pasir Gudang, Parit Sulung, Hulu Terengganu, Keningau, Julau, Sungai Siput, Lumut, Simpang Renggam dan Bentong. 5 topik utama yang dibangkitkan itu ialah penyelarasan program keusahawanan, pelaksanaan program pembangunan usahawan dan skim pembiayaan di bawah Tekun Nasional, Gerakan Koperasi dan penambahbaikan program dan inisiatif keusahawanan. Ewan berkata, KOSKOP bertanggungjawab sebagai penyelaras utama pelaksanaan inisiatif keusahawanan yang dilaksanakan pelbagai kementerian dan agensi serta di peringkat negeri. Beliau berkata, bagi memastikan pembangunan dan penyelarasan inisiatif keusahawanan berjalan lancar dan tidak berlaku pertindihan, struktur tadbir urus yang komprehensif telah dibentuk di peringkat persekutuan dan negeri. Antaranya, Majlis Pembangunan Usahawan dan PMKS Kebangsaan, Majlis Pembangunan Keusahawanan Nasional, Pasukan Petugas Peringkat Tertinggi PMKS dan Jawatan Kuasa Teknikal Pembangunan Keusahawanan Nasional. Selain itu katanya, Jawatan Kuasa Penyelarasan Pembangunan Keusahawanan Negeri bagi menyelaras pelaksanaan program pembangunan usahawan oleh Agensi Persekutuan dan Negeri juga telah dimulakan di Sarawak dan Sabah. Jawatan Kuasa Penyelarasan Pembangunan Keusahawanan Negeri bagi menyelaras pelaksanaan program pembangunan usahawan oleh Agensi Persekutuan dan Negeri yang dimulakan di negeri Sarawak dan Sabah. Dan yang kelima, Majlis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjajah dan Peniaga Kecil peringkat daerah untuk memastikan isu pelaksanaan dan keperluan usahawan, koperasi, penjajah dan peniaga kecil di peringkat daerah ditangani secara bersasar. Ewan berkata, KOSKOP melalui SME Corp memantau program-program pembangunan keusahawanan yang dilaksanakan oleh 68 kementerian dan agensi serta 7 kerajaan negeri melalui platform SMEPA atau Pelan Tindakan Bersepadu PMKS. Melalui platform ini, SME Corp melaksanakan penilaian program pembangunan PMKS dan dibentangkan dalam mesyuarat MPUPK dan MPKN. Bagi gerakan keusahawanan melalui koperasi, kita juga telah tubuhkan Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan yang dipengurusikan sendiri oleh Menteri KOSKOP. Yang berhormat Petaling Jaya dan Machang telah membangkitkan mengenai pusat sehenti maklumat PMKS. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, KOSKOP melalui SME Corp telah membangunkan platform sehenti dengan talian MyAssist MSME bagi memudahkan perolehan maklumat oleh PMKS secara dalam talian dan juga bertujuan untuk mempromosikan program dan bantuan yang disediakan kepada PMKS.
Melalui platform ini, usahawan PMKS boleh mendapatkan khidmat nasihat dalam talian daripada konselor perniagaan, perkhidmatan padanan perniagaan dan maklumat berkenaan program yang ditawarkan oleh Agensi Pembangunan Keusahawanan. Iwan berkata, berdasarkan data rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah PMKS yang berdaftar di Malaysia pada 2022 ialah sebanyak 1.17 juta berbanding 1.23 juta pada 2021 yang merangkumi 97.4% daripada jumlah perniagaan dalam negara. Penurunan sebanyak 52,893 PMKS pada tahun 2022 berbanding 2021 adalah didorong oleh pelbagai faktor seperti kesan pandemik COVID-19 terhadap perniagaan, peningkatan kadar inflasi, kenaikan harga barang dan kos operasi yang memberi kesan kepada kelangsungan perniagaan PMKS di negara ini. Beliau berkata, berdasarkan Banci Ekonomi 2016, jumlah PMKS milikan wanita yang berdaftar adalah sebanyak 186,930. Jumlah PMKS milikan wanita akan dikemas kini berdasarkan dapatan daripada Banci Ekonomi 2023 oleh Jabatan Perangkaan yang akan diterbitkan pada bulan Ogos tahun 2024. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah 8.8 bilion ringgit kepada usahawan sejak 1998. Pembiayaan kumulatif berjumlah 8.85 bilion ringgit disalurkan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional kepada usahawan termasuk usahawan informal dan mikro sejak penubuhannya pada 1998 sehingga tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata bagi tahun ini sehingga 30 September sebanyak 795.9 juta ringgit atau 37,963 pembiayaan telah diluluskan berbanding peruntukan yang diterima oleh Tekun Nasional sebanyak 430 juta ringgit. Dan setakat ini Tekun Nasional telah meluluskan ataupun mengunjurkan pembiayaan 1.1 bilion ringgit sepanjang tahun 2023 ini. Bagi tahun 2024, peruntukan yang diumumkan di bawah Belanjawan 2024 bagi skim pembiayaan Tekun Nasional adalah sebanyak 330 juta ringgit. Saya yakin Tekun akan memperuntukkan dana dalaman seperti mana selama ini sebagai tambahan kepada peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan untuk dimanfaatkan kepada usahawan mikro di negara ini. Beliau menyampaikan penggulungan perbahasan bajet 2024 peringkat dasar bagi kementeriannya. Mengenai cadangan supaya skim pembiayaan usahawan masyarakat India Bumi disalurkan dalam bentuk geran, Iwan menjelaskan bahawa KUSKOP dan Tekun Nasional perbantangan penyaluran pembiayaan secara pinjaman wajar dikekalkan selaras dengan skop kelulusan program oleh Kementerian Kewangan. Di samping membolehkan dana pusingan daripada wang kutipan bayaran balik dapat digunakan untuk membantu lebih ramai usahawan. Katanya lagi bagi tahun 2024 sebanyak 30 juta ringgit disediakan di bawah skim Bumi yang dijangka akan memanfaatkan seramai 1,600 usahawan India. Iwan berkata Tekun Nasional juga telah menyalurkan pembiayaan berjumlah 51.5 juta ringgit kepada 2,531 usahawan bekas tentera. Bagi tahun 2023, Tekun Nasional telah memperuntukkan dana khas berjumlah 10 juta ringgit untuk disalurkan kepada usahawan daripada kalangan bekas tentera melalui skim pembiayaan bekas penjawat keselamatan. Sehingga 30 September 2023, 89 permohonan telah diluluskan dengan nilai pembiayaan berjumlah 1.6 juta ringgit. Mengenai program Tekun Mobilpreneur dan skim perlindungan diri kepada peserta program, Iwan berkata Tekun Nasional membiayai seramai 7,160 usahawan dengan peruntukan berjumlah 64 juta ringgit sejak 2020 sehingga September 2023. Di bawah skim ini, Tekun Nasional telah bekerjasama dengan Perkeso bagi menyediakan caruman perlindungan kepada pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan termasuk pembiayaan Tekun Mobile Prono.
Bagi menjawab isu yang dibangkitkan ahli Parlimen Kota Marudu mengenai pembiayaan tekun di kawasan Parlimen Kota Marudu, Iwan berkata seramai 3,263 usahawan mendapat manfaat pembiayaan tekun bernilai RM72 juta sejak tahun 2000. Bagi tahun 2023 pula, seramai 389 orang usahawan dalam kawasan Parlimen Kota Marudu telah menerima kemudahan pembiayaan tekun berjumlah RM12.9 juta. Kerajaan memberi tumpuan kepada industri high growth high value untuk memacu pertumbuhan PMKS. Kerajaan memberi tumpuan kepada industri High Growth High Value HGHV dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 2021 sehingga 2025 KSP RMK12 bagi meningkatkan sumbangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict berkata, ini kerana industri HGHV mampu memberikan sumbangan lebih besar kepada jumlah ekspor negara. Di bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 2021-2025, sasaran sumbangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terhadap keluaran dalam negara kasar KDNK negara pada tahun 2025 telah disimak semula daripada 45% kepada 41%. Simakan semula ini dilaksanakan setelah mengambil kira impak pandemik COVID-19 terhadap ekonomi negara. Selain konflik geopolitik di antara Rusia dan Ukraine yang menyebabkan berlakunya sekatan perdagangan, gangguan kepada rantaian bekalan dan peningkatan harga komoditi. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Roslan Hashim, Kulim Bandar Baru pada sesi pertanyaan lisan di Dewan Rakyat pada Rabu. Roslan bertanya kesungguhan kerajaan untuk meningkatkan sumbangan PMKS kepada ekonomi memandangkan sasaran sumbangan PMKS kepada KDNK untuk tahun 2025 telah berkurangan kepada 41% di dalam KSP RMK12 berbanding 45% dalam RMK12 yang asal. Iwan berkata, pertumbuhan KDNK PMKS pada tahun 2022 telah mencatatkan peningkatan 2 digit iaitu 11.6% berbanding 1.3% pada 2021 dan juga pada 2019 iaitu sebanyak 5.9%. Katanya, sumbangan PMKS kepada KDNK negara juga telah meningkat melebihi sumbangan pra-pandemik COVID-19 dengan nilai sumbangan sebanyak RM580.4 bilion pada tahun 2022 berbanding RM553.4 bilion pada tahun 2019. Ini bermakna nilai sumbangan PMKS kepada KDNK semakin meningkat walaupun peratus sumbangan KDNK yang disasarkan pada tahun 2025 telah disimak semula. Dalam hubungan ini, bagi meningkatkan lagi sumbangan PMKS kepada KDNK negara, kerajaan melalui kajian separuh penggal RMK12 telah memberi tumpuan kepada industri high growth high value yang mampu memberikan sumbangan yang lebih besar kepada jumlah ekspor negara. Selain itu, katanya, pelancaran pelan induk perindustrian baru NIMP berupaya meningkatkan daya saing dan penyertaan PMKS dalam rantaian nilai industri pembuatan berpertumbuhan tinggi di peringkat domestik dan antarabangsa. Beliau berkata, bagi menyokong pelaksanaan NIMP 2030, Kementerian melaksanakan pelbagai program. Antaranya, program pembangunan vendor PPV, program peningkatan industri strategik dan syarikat berprestasi tinggi, Prestige, dan program PKS Lestari. Dalam hal ini, kementerian saya telah melaksanakan beberapa program yang menyokong kepada pelaksanaan NIMP 2030 melalui program-program seperti berikut. Pertama, program pembangunan vendor yang dilaksanakan oleh kementerian dan juga MITI bagi membangunkan keupayaan syarikat dalam sektor-sektor berimpak tinggi seperti aero angkasa, rel, bioteknologi dan peranti perubatan. Kedua, program peningkatan industri strategik dan syarikat berprestasi tinggi yang dilaksanakan oleh SME Corp Malaysia bagi membangun dan mengintegrasi PMKS berpotensi ke dalam rantaian bekalan industri berpertumbuhan tinggi. Dan yang ketiga, program PKS Lestari
yang juga dilaksanakan oleh SME Corp Malaysia bagi meningkatkan amalan ESG dan penggunaan teknologi hijau yang pada masa ini masih pada peringkat asas dan permulaan. Proses permohonan pembiayaan agensi-agensi KUSKOP ditambah baik. Agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah menambah baik program dan inisiatif keusahawanan serta memudah cara permohonan pembiayaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata ini termasuk mengurangkan tempoh kelulusan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan serta mengurangkan keperluan dokumentasi. Tokoh Nasional mengurangkan keperluan dokumentasi daripada 17 dokumen kepada 4 dokumen sahaja bagi skim pembiayaan tekun. Tempoh kelulusan pembiayaan telah dikurangkan kepada 7 hari bekerja berbanding 21 hari bekerja, serta urusan penyaluran peruntukan dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan penggulungan perbahasan bajet 2024 peringkat dasar bagi kementeriannya. Iwan berkata SME Bank juga memproses permohonan secara purata dalam tempoh 21 hari bekerja berbanding 30 hari bekerja sebelum ini. Bank Rakyat telah mengurangkan tempoh kelulusan pembiayaan mikro daripada 10 hari kepada 6 hari bekerja. Keempat, Taman Ikhtiar Malaysia telah mengurus tempoh pengeluaran pembiayaan dalam tempoh masa 10 hari berbanding 16 hari sebelumnya. Kelima, Pernas juga telah mengambil inisiatif membangunkan sistem penilaian secara scorecard atas talian bagi membantu mempercepatkan proses pengeluaran dana yang dijangka akan mula digunakan pada bulan Februari 2024. Katanya lagi, agensi KUSKOP yang menawarkan bantuan kewangan seperti pinjaman di bawah AIM dan geran di bawah SME Corp tidak mengambil kira penilaian SITOS dan SIKRIS bagi sumber peruntukan yang menggunakan dana kerajaan. Mengenai cadangan supaya had kadar keuntungan bagi pembiayaan tidak melebihi 4% kepada usahawan mikro, Iwan berkata kadar keuntungan yang ditetapkan tertakluk kepada sumber dana yang digunakan. Di mana skim pembiayaan yang menggunakan dana kerajaan akan menawarkan kadar yang kompetitif. Dalam hubungan ini, agensi-agensi di bawah KUSKOP telah menyediakan kadar keuntungan yang tidak melebihi 4% melibatkan skim-skim pembiayaan seperti berikut. Pertama, skim-skim pembiayaan di bawah Tokoh Nasional dengan kadar keuntungan kurang daripada 4% 1 tahun berdasarkan sumber peruntukan. Kedua, skim pembiayaan perusahaan sosial oleh SME Bank untuk perusahaan mikro dan kecil yang menawarkan pembiayaan dengan kadar keuntungan sebanyak 3% 1 tahun. Ketiga, skim pembiayaan perniagaan mikro ataupun mikro madani dan program pembiayaan digital PMKS oleh SME Corp yang menawarkan pembiayaan dengan kadar keuntungan sebanyak 2% 1 tahun dan program Be On Boss oleh Pernas yang menawarkan pembiayaan dengan kadar keuntungan sebanyak 3,75%. Mengenai cadangan penambahan kemudahan mesin ATM Bank Rakyat di Pekan Julau, Iwan berkata Bank Rakyat telah mengenal pasti lokasi yang berpotensi bagi penempatan tambahan satu lagi mesin ATM Bank Rakyat bersebelahan mesin ATM sedia ada di premis Koperasi Daerah Julau Berhad. Bank Rakyat Cawangan Sarike telah melaksanakan lawatan fizikal di sekitar kawasan Julau pada 27 September 2023 bagi mengenal pasti keperluan penambahan mesin ATM untuk kemudahan penduduk setempat. Berdasarkan penilaian tersebut, sukacita saya maklumkan bahawa Bank Rakyat telah mengenal pasti lokasi yang berpotensi bagi penempatan tambahan satu lagi mesin ATM Bank Rakyat yang bersebelahan mesin ATM sedia ada di premis Koperasi Daerah Julau Berhad dan pemasangan mesin ATM tersebut dijangka akan dilaksanakan pada bulan Disember 2023. SME Corp memfokuskan 8 sektor bagi mendorong pertumbuhan PMKS di Malaysia dan Singapura. Sebanyak 8 sektor akan diberi keutamaan untuk aktiviti padanan perniagaan bagi mendorong pertumbuhan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di Malaysia dan Singapura. Ketua Pegawai Eksekutif SME Corporation Malaysia, Rizal Naini berkata, sektor berkenaan adalah pertanian pintar, elektrik dan elektronik, aero angkasa, peranti perubatan, industri halal, minyak dan gas, pelancongan dan biomasa.
Menurutnya, Memorandum Persefahaman MOU yang ditandatangani secara rasmi bersama Ketua Pegawai Eksekutif Enterprise Singapore, Lee Chuan Teck, Isnin lalu bakal mengukuhkan lagi kerjasama dua hala. Majlis Pemeteraian MOU berkenaan disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di The Istana Singapura Isnin lalu. Turut hadir Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwam Benedict dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura Datuk Dr. Azfar Muhammad Mustafar. Menurut Rizal, MOU ini bakal membawa kepada kerjasama lebih erat serta kemakmuran ekonomi untuk Malaysia dan Singapura khususnya dalam pembangunan PMKS menerusi perkongsian pengetahuan, pengalaman dan amalan terbaik. Kerjasama ini memberikan tumpuan kepada aspek latihan, pendigitalan, kelestarian dan akses pasaran yang lebih luas untuk PMKS kedua-dua negara. Katanya, kedua-dua negara amat mengharapkan untuk mengambil peluang daripada potensi sektor PMKS masing-masing dan memanfaatkan kerjasama ini bagi menyokong aspek keusahawanan, inovasi dan pertumbuhan ekonomi, katanya dalam satu kenyataan. Pada tahun 2022, Singapura muncul sebagai rakan dagang kedua terbesar Malaysia di peringkat global dan menduduki tangga teratas dalam kalangan negara ASEAN. Jumlah dagangan antara kedua-dua negara mencecah 368.1 bilion ringgit dengan lebihan perdagangan kepada Malaysia. Ekspor Malaysia ke Singapura pada 2022 mencecah 232.56 bilion ringgit manakala import berjumlah 135.63 bilion ringgit. Wan An,